Hai, saya Muhammad Ali bin Jasni, merupakan pensyarakanan daripada Universiti Utara Malaysia. Bidang kepakaran saya dalam bidang keadilan jenayah. Pada hari ini saya ingin berkongsikan sebuah model yang dikenali sebagai model proses integrasi semula bekas banduan, matlamat, cabaran dan program pasca pembebasan. Pertama sekali, apabila membincangkan tentang pemulihan bekas banduan, dia melibatkan tentang sejauh manakah bekas banduan yang berada di dalam penjara berjaya dipulihkan. Dan matlamat lagi, apabila untuk memastikan bahawa banduan yang menerima program di dalam penjara, mereka dapat berintegrasi semula apabila kembali ke dalam masyarakat. Dan akhir sekali, untuk mengurangkan kadar pengulangan jenayah apabila banduan yang dibebaskan ke dalam komuniti, mereka berjaya integrate dan menjadi sebahagian daripada komuniti. Apabila membincangkan tentang pasca pembebasan ini, ia melibatkan 3 fasa besar. Fasa pertama adalah fasa peralihan, di mana banduan yang di dalam penjara, mereka akan dimasukkan, akan dibebaskan dan kembali ke dalam masyarakat. Mereka akan dibebaskan. Pada awal mereka dibebaskan, pertama sekali waktu pasca pembebasan, mereka akan memikirkan ke mana mereka nak pergi, ke mana mereka nak tidur pada hari itu, ke mana mereka, apa yang mereka nak buatkan. Benda-benda ini menjadi satu yang dilema buat mereka. Sama ada mereka nak balik kepada keluarga, tetapi keluarga tidak menerima. Semua itu menjadi salah satu sebahagian dalam tempoh pasca pembebasan tersebut. Dan seterusnya adalah isu tentang keperluan asas yang perlu dipenuhi. Apabila membincangkan tentang keperluan asas banduan tersebut, bekas banduan tersebut, ianya melibatkan keperluan-keperluan asas yang boleh jadi material, fizikal, benda-benda bukan material, sebab keperluan untuk melihat, untuk memenuhi kesemua itu. Maksudnya daripada sudut pekerjaan, daripada sudut rumah, daripada sudut kasih sayang, kesemua ni perlu dipenuhi agar the idea is mereka dapat kembali ke dalam komuniti, mereka dapat integrate dalam komuniti. Dan dalam pasca pembebasan ni melibatkan isu record, di mana mereka ini memegang record yang menyebabkan mereka memegang hampir sepanjang umur mereka. Itu menjadikan salah satu faktor kenapa mereka ni masih gagal berintegrasi semula lah. Dan akhirnya sama ada mereka diterima keluarga ataupun mereka akan menjadi gelandangan. Mereka akan menjadi gelandangan, menagih simpati pada masyarakat. Dan seterusnya adalah fasa pembebasan, di mana fasa pembebasan ni mereka akan melalui fasa-fasa di mana minta pekerjaan tidak dapat, mereka akan menganggur disebabkan memegang rekod, mereka tiada rumah dan terpaksa menjadi gelandangan, mereka berada di dalam komuniti yang destruktif, yang tidak menerima mereka, yang memandang mereka dengan rendah, yang memanggil mereka dengan pandangan yang negatif. And then ketagihan semulalah. Banduan ni apabila once mereka dibebaskan, mereka akan kembali ke dalam masyarakat dan akan berlakunya proses teringat semula pada ketagihan lampau. Perkara-perkara ini menyebabkan mereka akan kembali semula kepada ketagihan-ketagihan lalulah, yang boleh jadi disebabkan oleh pelbagai peristiwa yang trigger mereka untuk mengambil semula dadah. Dan akhir sekali adalah fasa penentuan, di mana banduan ini akan menentukan sama ada mereka ni akan dibebaskan dan berjaya integrate dalam komuniti, ataupun mereka akan kembali kepada tingkah laku asal. Ianya akan jadi antara dua, antara mereka akan terlibat dalam jenayah semula ataupun tidak terlibat dalam jenayah semula. Dan akhir sekali adalah program pasca pembebasan lah, di mana program pasca pembebasan ni saya melibatkan 3 program fasa, di mana fasa persediaan, di mana Jabatan Penjara perlu mengenal pasti program-program persediaan, di mana memberikan mereka, memperkenalkan mereka dengan majikan-majikan yang boleh mengambil mereka, memperkenalkan, membuat iklan, membuat pelbagai-pelbagai latihan supaya mereka ini tahu ke mana mereka hala tuju mereka, mereka tahu ke mana mereka nak pergi. Perkara itu paling penting untuk menyiap sediakan banduan itu agar mereka keluar, mereka dah tahu apa hala tuju mereka. Dan kedua adalah program pasca pembebasan, di mana memberikan mereka pekerjaan, memberikan mereka tempat tinggal, mempunyai rawatan ketagihan dan sebagainya, keperluan-keperluan ini. Dan akhir sekali adalah jagaan lanjutan, di mana bila melibatkan bekas banduan, ianya melibatkan golongan yang berisiko, keperluan untuk memberikan program-program yang dalam jangka masa yang panjang agar mereka tahu dan mereka dapat integrate dan menjadi orang yang produktif yang diterima dalam masyarakat untuk tempoh yang berpanjangan. Sekiranya kita tidak ada program jagaan lanjutan ni, menyebabkan berlakunya insiden, peristiwa di mana mereka berterusan untuk mengulangi jenayah setiap kali dibebaskan. Pelbagai kes di mana berlaku apabila mereka mengulangi jenayah dalam tempoh yang sangat banyak, untuk dalam masa tempoh beberapa tahun. Keadaan ini agak membimbangkan.
keperluan untuk kita membantu mereka agar mereka menjadi orang yang produktif, orang yang mematuhi undang-undang. Itu saja daripada saya, Muhammad Alif bin Jasni.